Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi. Okey, kali ini saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan tips kewangan. Ada orang tanya saya, kalau nak buat snowball ataupun nak settlekan hutang cepat, kalau katakanlah loan tu, contoh loan tu dibayar pada bank rakyat. Okey. Dia dah bayar fix, dah fix tolak biro angkasa. So macam mana nak bayar lebih kan, sebab memang tak boleh bayar lebih because gaji dah memang dah tolak siap-siap kan. Okey, kalau untuk kes yang macam ni, anda kena faham, asalnya anda kena faham konsep satu benda, nama dia kita nak settlekan hutang cepat. Okey, kalau kita nak go secara detail, kita mungkin calculate lah berapa interest and everything, tapi sebenarnya untuk asas dia sebenarnya adalah untuk kita settlekan hutang cepat. Jadi idea dia adalah, walaupun kita tak boleh nak bayar lebih pada akaun hutang tu ataupun akaun loan tu, kita boleh simpan duit lebihan yang kita dapat setiap bulan tu simpan kat tempat lain, sama ada simpan dalam bank ataupun paling bagus kalau kita ada akaun ESB, simpan dalam ESB. Sebab apa? Sebab dalam ESB boleh dapat dia punya dividen lah. Okey, so konsep dia mudah macam ni. Kalau anda boleh tengok saya punya lakaran ni. Okey, katakanlah sekarang ni ada hutang. Okey, so hutang ni kan, katakanlah dengan bank rakyat. Okey, so yang ni dia tolak gaji daripada biro angkasa katakan. So tiap-tiap bulan dah fix dah, katakanlah RM700 kan, RM RM700 katakanlah contoh. Tiap-tiap bulan dah fix tolak kan. Tapi sekarang ni you ada additional katakanlah RM500 sebulan. Surplus, ada surplus RM500. So kita tak boleh bayar tu direct kat dia kan. Ataupun kalau kita nak bayar nanti susah, bank kadang-kadang tak nak terima. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, duit surplus ni kan, yang ni dah memang tolak gaji, tak ada masalah dah. Okey, tolak gaji. So duit surplus ni, 500 ni, simpan dulu dekat ESB setiap bulan. So dekat ESB nanti dapat dividen. So bila duit ni terkumpul nanti kan, duit ni dah terkumpul kan, so katakanlah kita tengok satu masa nanti, mungkin setahun ke 2 tahun ke 3 tahun, berapa balance hutang ni, berapa balance. Okey, katalah balance hutang tinggal daripada RM50,000 ke RM40,000 ke, tak kisah apa-apa lah. Katakanlah balance hutang tu tinggal RM20,000 kan, 20k. Dan you tengok duit dalam terkumpul dalam ESB tu pula mungkin ada dalam RM20,000. So jadi apa you buat adalah, you pergi ke bank kan, cakap dengan bank, saya nak buat full settlement. Saya nak buat full settlement. So amount mana? Amount this one. Full settlement amount RM20,000 ni. Pakai duit apa? Pakai duit yang kita simpan dekat ESB. So itu antara teknik yang paling mudah kan. So jangan kita rigidkan diri kita ni, tak boleh nak bayar direct ke bank account lah, susah nanti rugi lah everything kan. So idea dia simple je. Idea dia kita nak habiskan hutang cepat. Daripada katalah kita hutang 10 tahun kan, kita mungkin boleh pendekkan hutang tu mungkin dalam masa 3 tahun atau 4 tahun. So maksudnya duit lebihan tu simpan dulu kat mana-mana kan. Kalau boleh simpan kat ESB lagi bagus sebab dia ada dividen. So nanti duit tu kumpul, check dengan balance kan. Sentiasa check dengan balance lah. Okey, berapa balance? Katalah balance ada RM20,000. So duit dalam terkumpul pun ada RM20,000. So dah ngam kan, pergi ke bank. Okey bank, saya nak buat full settlement, berapa akaun dalam bank. Kalau buat full settlement, balance ada RM20,000. So saya ada RM20,000, saya nak buat full settlement. So bayar terus RM20,000 lamsam, habis. So hutang settle. Jadi automatic you punya interest akan jimat kan. Sebab tu saya cadangkan jangan terlalu complicated kan. Bila bab ni jangan terlalu complicated, jangan terlalu detail, sampai bila you terlalu detail sampaikan you nak gerak pun tak boleh, ataupun end up you tak buat pun. Ni pengalaman saya, sebab saya sendiri buat dan saya banyak coach orang kan, kebanyakannya kenapa tak buat lagi, sebab dia sibuk kira calculate sana, macam mana cara yang paling sesuai, macam mana cara yang lebih jimat.
tak buat-buat, tak menyimpan pun, kan? Sepatutnya dia boleh simpan 5-6 bulan dah. So idea dia adalah untuk cepatkan habis hutang, kan? Bukan setakat untuk reducekan interest secara apa, kita bayar monthly direct pada bank lebih, kita jimat interest. Itu ada kalau kita bayar loan rumah, okey, kan? Kita bayar loan rumah, kita bayar cakap dengan bank, saya nak gunakan duit ni untuk bayar principal, yang tu boleh jimat interest. Tapi kalau untuk personal loan, hutang kereta, sebab interest tu dah lock dah sepanjang term tu dah lock dah. You bayar lebih ke bayar kurang ke sama je, kan? Dia punya interest bank dah ambil dah. Cuma anda boleh jimatkan interest dengan macam mana? Dengan anda kumpul duit, kan? Lebihan yang setiap bulan dia dapat gaji ke apa-apa ke, you buat bisnes ke apa, kumpul. Lepas tu duit tu kumpul tu lah sebenarnya nanti check dengan balance, berapa balance baki dalam dengan hutang bank tu. Gunakan duit balance tu bayar lump sum. So habis hutang. So bila habis hutang, komitmen anda setiap bulan tu adalah surplus anda sekarang. So bolehlah gunakan untuk backup income ataupun backup emergency fund, dan seterusnya mula melabur, kan? Kalau tidak, kebanyakan orang kenapa dia tak boleh nak melabur? Sebab dia terlalu hutang banyak sangat. Dia punya komitmen banyak bayar hutang, kan? Bila banyak bayar hutang, dia tak ada lebihan. Bila dia tak ada lebihan, macam mana dia nak invest dekat tempat-tempat yang memberi pulangan? So itu saja kali ni, kan? Simple saja konsep. Jadi jangan terlalu complicated. Kita yang paling penting adalah bagaimana kita disiplinkan diri. Duit lebihan tu kita attack untuk habiskan hutang dengan cepat. So itu saja kali ni, kan? Sebab kenapa saya buat video ni, sebab ramai yang tanya saya, boleh tak buat macam ni, boleh tak buat macam ni, boleh kalau katakanlah bank tu dah fix macam mana, kalau tak gaji macam mana, kalau tak ada biru angkasa macam mana. So jangan terlalu complicated. Idea dia adalah you ada lebihan duit, you simpan. Kalau tak boleh bayar direct pada akaun hutang tu untuk bayar lebih, you simpan. Cukup masa, you bayar lump sum. Itu je. Simple je. Okay? So, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Sekiranya anda rasa video ni bermanfaat untuk anda dan juga orang lain, mungkin boleh share pada orang lain. So, tinggalkan komen di ruangan komen. Kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah saya akan buatkan video berdasarkan kepada request anda. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.